Okey, baik pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian, pada hari ini kita akan masuk ke bab homeostasis ya. Okey, homeostasis dalam haiwan. Okey, haiwan ni juga akan menjalankan proses homeostasis di dalam badan dia. Okey, homeostasis juga berlaku pada haiwan. Haiwan seperti kucing dan anjing, ini adalah contoh ya, tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Kucing menjilat bulu di badan supaya suhu badannya berkurangan. Kita situasi yang selalu kita lihat, kucing akan menjilat bulu di badan dia, supaya suhu badan dia itu akan berkurangan. Apabila cuaca agak panas, dia rasa panas, dia akan jilat badan dia agar dia dapat mengurangkan suhu yang ada di dalam badan dia. Bulu kucing menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Kamu perasan ataupun tidak, kalau waktu pagi ataupun malam selalunya bulu kucing akan menegak apabila keadaan cuaca sejuk. Hal ini adalah kerana adalah untuk memerangkap haba kucing untuk menstabilkan suhu yang ada pada badan dia. Anjing menjelurkan lidah supaya suhu badan berkurangan. Ini adalah ada satu sikit typing ya, typing error. Bukan saya, tapi anjing. Supaya supaya suhu badannya berkurangan. Itu adalah selalunya kita lihat apabila waktu tengah hari ataupun pada ketika waktu panas, kita akan melihat anjing akan menjelurkan lidah. Situasi itu adalah sebenarnya adalah untuk mengurangkan kepanasan ataupun suhu yang ada dalam badan anjing tersebut. Kita tengok pada cicak pula. Cicak juga mengawal atur suhu badannya apabila suhu persekitaran berubah. Persekitaran yang sejuk, dan juga persekitaran yang panas. Bila kita tengok macam mana cicak bertindak balas apabila persekitaran dalam keadaan yang sejuk. Aktiviti badan cicak akan menjadi perlahan. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Maksudnya di sini apabila keadaan sejuk, cicak akan bergerak dengan perlahan dan ototnya juga berfungsi pada kadar yang perlahan. Dan pergerakan dia juga akan menjadi perlahan pada ketika waktu sejuk. Dan kadar metabolisme dalam badannya juga adalah rendah. Suhu badannya akan menurun, biasalah sebab sejuk kan. Apabila persekitaran yang panas, jantung berdegup dengan cepat. Apabila situasi panas, jantung cicak ni dia akan berdegup dengan cepat dan pergerakan dia juga menjadi lebih pantas dan kadar metabolisme dia juga adalah cepat. Dan suhu badan meningkat. Sebab tu kalau waktu kita pasang lampu kan, sebab keadaan tu tempat tu panas, jadi cicak selalu akan bergerak dekat dengan lampu tu agar untuk mendapat haba di kawasan tersebut. Baik. Siput babi pula. So, siput babi kehilangan banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Bahagian kulit ni sebenarnya tempat siput babi akan kehilangan banyak air. Sebab apa? Berlakunya penyejatan air di kawasan ini. Siput babi menghasilkan bendalir dan mencari tempat yang lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Ini sifat siput babi lah, dia akan cari tempat kawasan yang lembap untuk sebenarnya adalah untuk mengurangkan penyejatan air daripada badan dia. Kita tengok lebah pula. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spirakel pada badan. Lebah menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Badan lebah ni, dia ada lapisan apa? Spirakel. Apabila dia bernafas, dia akan terbuka. Apabila dia tarik nafas, so ini akan spirakel tu akan tertutup. Jadi dia sebenarnya adalah untuk membebaskan wap air daripada badannya. So
pergerakan spirakel ni apabila dia bernafas tu sebenarnya adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Berlakunya apabila dia bernafas, tarik nafas ni berlaku penyejatan air daripada badannya. Dia membebaskan air daripada pergerakan spirakel tadi apabila dia bernafas. Okey, baik. Kita tengok pada tumbuhan pula, homeostasis dalam tumbuhan. Okey. Kita tengok tumbuhan melakukan transpirasi. Okay, the small openings on the underside of leaf are called stomata. Okay, di dalam daun tumbuhan ni ada sebenarnya banyak stomata di dalam sehelai daun. Banyak sebenarnya. Dalam daun tu sebenarnya ada stomata. Okay, dan dia akan berfungsi untuk menutup dan membuka liang-liang stomata untuk membebaskan wap-wap air ketika berlakunya transpirasi. Okey, baik. Air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenal sebagai transpirasi. Ini kita sudah sebut tadi. Okey, dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Inilah tadi liang-liang stoma tadi tu. Okey, hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, kita tengok di sini. Okey, transpirasi membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Okey. Apabila berlakunya transpirasi, secara tidak langsungnya, air di dalam tanah tadi, bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Okey, akar tadi akan menyerap air masuk ke dalam bahagian tumbuhan. Kemudian itulah berlakunya sampailah ke daun, dan daun stomata akan membebaskan air. Maksudnya di sini transpirasi ini membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Beginilah pengaliran dia. Okey. Dari bawah sini naik ke atas kemudian pergi udara. Okey, transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Ini yang kita bincangkan tadi. Macam mana proses transpirasi itu membantu tumbuhan untuk menyerap dan juga mengangkut air dan mineral. Mineral ni maksudnya nutrien daripada tanah tu ke seluruh bahagian tumbuhan. Dan ini adalah proses-proses tumbuhbesaran. Apabila berlaku proses ni, maka berlakunya tumbuhbesaran tumbuhan. Dia ada nutrien yang cukup, dia ada air yang cukup. Okey. So penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Okey. So kunci laluan air. Ini stomata ni sebenarnya adalah kunci laluan air. Ni di kawasan ni. Kalau dia tutup bermakna air akan terhalanglah daripada keluar. Tapi apabila dia buka, air akan keluar. Okey. So transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Okey, stomata. Inilah stomata. Okey, pada bahagian daun tadi. Sel-sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stomata. So, dalam stomata ni ada sel pengawal yang mengawal pembukaan dan juga penutupan stomata. Pada waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas. Pada waktu siang ni, stoma ni akan liang-liang stoma ni akan terbuka. Dia adalah untuk pertukaran gas. Okey. Pada masa yang sama, uap air akan hilang daripada daun. Uap air akan hilang, maksudnya akan keluar daripada daun. Dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Okey, pada waktu siang, yang ini sel pengawal dan ini adalah stoma. Pada waktu siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okay, pada suhu yang terlalu tinggi. Okay, pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okay, so apabila keadaan yang panas, sel pengawal tadi ni akan menutup liang stoma. So stoma akan tertutup. Ini akan berlaku apabila waktu tengah hari ataupun cuaca dalam keadaan panas. Ini adalah untuk mengelak berlakunya situasi tumbuhan kekurangan air ataupun penyerapan air yang terlalu tinggi. Jadi dia sel pengawal ni apabila dia kesan,
situasi panas, maka dia akan tutup stomata ini. So, kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Jadi, apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup? Okay, kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. So, fungsi homeostasis ni, kawalan homeostasis ni, supaya, ini dia, ini kita tengok, supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Okey. So, semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka kepada perubahan persekitaran. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim tersebut. Jadi kita harus bersyukur kerana homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey. Jadi kita bersyukur, okey, kerana dengan adanya homeostasis ini, okey, kita, okey, sebagai manusia, okey, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini, so dapat dikawal dan dikekalkan supaya dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Jadi sampai di situ sahaja untuk bab ini. Cikgu ucapkan sekian dan terima kasih.